اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 32, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, muka surat 31, baris yang kedua daripada bawah. Kitab Pati Paridah, muka surat 31, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil kalam dengan firman. Dalil kalam dengan firman. Dalil kalam dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran yang dipanggil sebagai dalil naqliyun. Dalil naqliyun, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi di hadapan tu didatangkan dengan dalil aqliyun, dalil pada akal. Jadi dalil ada dua lah. Satu dalil naqliyun, satu laginya dalil aqliyun, yang kita maklum pada permulaan pembicaraan kitab Pati Paridah berkaitan dengan makrifah permulaan agama. Makrifah permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Apa makna mengenal Allah, mengenal Rasul? Mengetahui akan sifat Allah dan sifat Rasul. Itu mengenal Allah, mengenal Rasul. Kemudian mengetahui sifat Allah dan sifat Rasul ni makrifah dengan bahawa kita berpegang kejap di akidah, jazam putuh di akidah akan sifat Allah dan akan sifat Rasul. Itu makrifah. Kemudian yang kita pegang jazam di akidah kita, putuh di akidah kita akan sifat Allah, sifat Rasul ni mestilah muwafaqah, bertepatan dengan akidah yang sebenar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pegangan kita yang jazam putuh akan sifat Allah, sifat Rasul ni, tiap-tiap pegangan kita akan tiap-tiap satu sifat Allah, sifat Rasul mestilah terbit daripada dalil. Ni itu makrifah. Pegangan yang putuh bertepatan dengan sebenar. Kemudian yang ketiganya terbit daripada dalil. Ini tiga bahagian, tiga juzuk dalam makrifah. Pegangan yang putuh, yang kedua muwafaqah, bertepatan dengan yang sebenar, yang ketiga terbit daripada dalil. Dia pegangan yang putuh ni semua orang ada pegangan. Orang kafir pun ada pegangan. Semua orang ada pegangan.
orang Islam yang jahil ilmu akidah pun ada pegangan. Tapi yang kedua tu, muafakah dengan sebenar ke tidak? Tidak. Orang kafir pegangan dia putus, Tuhan ada banyak. Tak sebenar gitu. Tapi orang kafir ni jazam tak? Jazam putus. Pegangan dia ni, Tuhan ada 2, 3, putus. Tapi tak panggil makrifah lah, sebab tidak muafakah bagi yang sebenar. Itu orang kafir. Kita orang Islam yang kita warisi daripada ibu bapa, jahil ilmu berkaitan dengan akidah, ada pegangan juga, putus juga. Tapi muafakah dengan sebenar ke tidak? Tu. Nak muafakah dengan sebenar, itulah dia kena belajar molek. Jangan pegangan putus tapi bersalahan dengan yang sebenar, tak panggil makrifah. Macam sebut tadi, semua orang ada pegangan yang putus, termasuk orang kafir. Tapi yang keduanya, muafakah ada pegangan sunnah. Orang kafir dengan pegangan kepercayaan dia tu, dia mempertahankan, sanggup mati juga nak mempertahankan Tuhan ni banyak apa semua ni. Tapi tidak muafakah dengan satu orang kafir je lah. Orang Islam yang warisi daripada ibu bapa, jahil ilmu akidah. Macam mana nak pastikan akidah pegangan yang putus tu muafakah bagi yang sebenar? Orang jahil akidah orang Islam, pegangan putus. Mana? Perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Tu bukan muafakah bagi yang sebenar tu. Tu lari daripada rukun iman yang ke-6. Baik dan jahat qada Tuhan, lari terus tu. Tapi dia punya pegangan putus ke tak? Putus. Sebenar ke tak perkara jahat bukan qada Allah? Karut. Salah tu. Ada angin makrifah gitu. Hak berat laginya, pegangan putus. Putusnya kat mana? Makhluk yang bekas. Tu siap. Tu lagi berat. Sekarang ni nak pastikan pegangan yang putus tu muafakah bertepatan yang sebenar, ilmu. Ada ni. Yang ketiga, berdalil tu simple je berdalil ni. Sebab memada dengan dalil akal sudah cukup. Bak dalil simple je. Hak yang kedua tu, bak jazam, bak putus, semua orang jazam dan putus. Hak yang kedua tu, muafakah bertepatan bagi yang sebenar. Sebab kita duk pegang-pegangan ni benda raib belaka. Benda raib. Kita berpegang segala yang berlaku adalah perbuatan Allah. Raib, zahirnya perbuatan makhluk. Jadi macam mana nak berpegang semua yang berlaku tu perbuatan Allah? Kena ngaji ilmu akidah untuk memastikan pegangan kita tu muafakah bertepatan dengan akidah yang sebenar. Sebab zahirnya makan kenyang, minum air hilang dahaga. Pisau tu tajam, bila pisau tu tajam maka putus lah. Bila pisau tu tajam maka putus. Kemudian bila api itu kuat, hangus. Hak tu hak pada zahirnya. Tapi adakah yang mengenyang tu perbuatan nasi? Tidak. Perbuatan Allah. Hilang dahaga itu perbuatan air? Tidak. Perbuatan Allah. Putus perbuatan Allah. Hangus perbuatan Allah. Dan nampak ke tak? Tak nampak. Zahirnya perbuatan makhluk. Jadi kalau kita tak tanam dengan ilmu akidah, beriman dengan perkara-perkara gaib, macam mana kita nak berpegang kepada perkara gaib yang berbekas tu hanya perbuatan Allah? Makhluk, nasi, air, pisau, api tak berbekas sama sekali. Ni nak pastikan muafakah bagi yang sebenar. Muafakah bagi yang sebenar tu kita nak kena kemah molek. Nak pastikan kita tu berpegang dengan akidah yang bertepatan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bazang tu orang masuk. Sekali dia ni tu. Tidak masa semua hal.
Sebab ada orang minta kuat sikit ni, orang duduk luar kurang dengar. Pakcik kata dah nak pergi dah. Dia nak pergi. Tak boleh nak ni. Tak boleh nak pergi dah. Tu kena ajak kau lain tu. Kita duduk dalam ni berasa macam kuat sangat dah tau. Berasa macam kuat berasa. Orang duduk luar tak dengar. Kurang. Inilah dia orang belajar ni ginilah, kadang-kadang uzur duduk dalam kereta. Ada ni. Kalau terkadang speaker luar tu bermasalah, nanya bukan orang tak mahu masuk dalam masjid, semua orang duduk dalam masjid belaka, niat iktikaf apa semua. Tapi apabila orang ada keuzuran ni, jadi tapi ada keuzuran pun Tuhan beri taufik hidayah nak belajar. Hak segomego duk nyaku. Hak segomego duk nyaku, duk ngemah rumah, duk apa? Tambah belajar. Biarlah kata belajar ilmu akidah pun. Biarlah belajar ilmu makrifah mengenal Allah permulaan agama pun. Semayang rajin, puasa rajin. Tapi hak bab makrifah permulaan agama ada heran je. Ni nak pastikan akidah muwafaqah bagi yang sebenar. Kalau tak ada ni, tak ada makrifah. Tak ada makrifah, semayang, puasa, zakat, haji tak ada. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ke seumpama tu? Nak seumpama semayang payah juga semayang ni, pagi-pagi kena bangun dah semayang subuh. Bukan setakat semayang subuh lewat-lewat, semayang subuh berjemaah di masjid rajin. Berjemaah di masjid rajin, mari dengan orang perempuan-perempuan. Belajar fardu ain pukul 9. Tak ada pagi-paginya, orang perempuan tak mari. Jadi tak tahu ke hukum. Jadi orang perempuan ni adakah fardu kifayah semayang jemaah ke fardu ain? Orang perempuan rajin sangat datang berjemaah, datang semayang berjemaah fardu ain ke? Fardu kifayah pun tidak. Tapi belajar fardu ain. Belajar pula ilmu makrifatullah, ilmu asas tunjang agama, tak mahu belajar. Ni nafsu belaka. Bukan nak agama yang sebenar. Bukan nak agama yang sebenar. Tapi hakikatnya bahagian masing-masing. Orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang bahagia, ahli syurga, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan ahli syurga. Orang yang Tuhan takdir pada azab orang celaka ahli neraka, dia payah lagi pada jalanan ahli syurga. Orang yang menuntut ilmu agama, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan ke syurga. Badan ni. Hak belajar fardu ain ni orang perempuan, suami halang sekalipun, wajib kena mari juga. Tapi nak cerita gitulah, berjemaah rajin. Tapi belajar fardu ain tak mau. Itu bahagian masing-masing. Haknya ni kerah pedah gitulah. Ginilah contoh, duduk tepi masjid, semayang bang malah. Dia tengok orang, dia dengar orang bang ke, dia tengok orang mari semayang ke, dia ada erti semayang bang pun tak, sebab apa? Tak ada taufik hidayah. Sama juga bunyi orang mengajar tak mau mari, sama macam tadilah. Tak mau semayang, tak mau. Semayang wajib itu dekat dengan masjid, orang azan 5 waktu. Semayang lah, tak mau orang tahu je, tak ada taufik hidayah. Semayang wajib, ya semayang wajib. Belajar fardu ain wajib ke tak? Wajib ijma' ulama macam wajib semayang. Tapi belajar ke tak? Tambah. Berjemaah yang bukan dituntut pada perempuan rajin. Ini terkadang syaitan tipu daya atas rupa kebaikan, rupa kebajikan, tapi bukan tanpa makrifat tak ada kebajikan. Ini nak pastikan akidah kita, akidah yang muwafaqah dengan yang sebenar. Segala-gala perbuatan Allah gaib. Hak zahir di mata perbuatan kita lah. Ada ni. Kemudian perkara jahat pun qada Allah. Akal kita berasa macam tak munasabah. Jadi macam mana kita nak berpegang perkara jahat qada dan qada Allah? Kena belajar untuk memastikan jazam putus akidah kita tu muwafaqah bagi yang sebenar. Muwafaqah bagi yang sebenar.
Ni hak nombor satu nak ngaji hak ilmu yang pertama. Tapi bila hati tu mati, ada rasa apa tadilah. Orang semayang, orang semayang, dia semayang dah tahu je. Apa hati mati. Ada. Macam mana kalau orang mati? Orang mati. Orang bang ke, orang ajak semayang ke, gerak ke dah? Dah. Ni samalah orang hati mati. Kau tak peduli, tak semayang, tak peduli. Sama juga. Tak belajar, fardu ain tu tak peduli je. Hati mati. Hati mati. Tak semayang pun puasa Ramadan cukup. Iyalah. Betul lah. Tak semayang tapi puasa Ramadan cukup. Belajar fardu ain tak sembahyang waktu cukup. Lebih kurang gitulah juga. Tapi yang ni bab belajar ilmu usuluddin, bab ma'rifatullah, tak ada ni, tak ada segala-galanya. Jadi hak makrifah ni jazam putus, yang kedua muafaqah bil sebenar, yang ketiga terbit daripada dalil, kena ada dalil sendiri. Dalil ada dua. Satu dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Yang kedua dalil akli, dalil akal. Kita perasan ke tak, daripada sifat wujud sampailah kepada sifat basar, didatangkan dengan satu dalil saja, dalil akal. Dalil akal saja, tak ada dalil nakli, tak ada. Tiba-tiba di dalil sifat kalam ni diwakili dua. Yang kita baca tadi, dalil kalam dengan firman Allah, dalil ayat Al-Quran. Di muka surat sebelah tu pula dalil kalam yang akli. Dia bagi dua. Daripada sifat wujud sampai ke samak dan basar, hanya didatangkan dalil akli sahaja, dalil akal sahaja. Memanglah memada dah dengan dalil akal. Apakah dalil kamu berpegang kejap Allah ada langit, ada bumi, itu dalil. Dalil akal. Apakah dalil Allah bersifat kudrah dan iradah seterusnya? Dalilnya ada langit, ada bumi, itu dalil akal, ada makhluk. Sampai di dalil kalam, jadi wa'ri dua. Sama basar, dalil akli saja. Inilah kitab Pati Faridah. Dalam kitab Faridatul Faraid, kita ni Pati Faridah. Pati ni rumusan. Mana ni? Pati ni rumusan. Bukan pati pendatang asing tanpa izin, bukan. Itu pati lain tu. Tak, bukan. Pendatang asing tanpa izin. Pati. Ini dah pati ni rumusan. Jadi Pati Faridah ni dia rumus daripada kitab asal, kitab Faridatul Faraid. Kitab asal, kitab Faridatul Faraid, karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid, Faridatul Faraid ni memanglah, kalau mengajar tauhid saya akan mulakan dengan Faridatul Faraid. Sekarang ni Faridatul Faraid hari Selasa duha surau imam, Faridatul Faraid. Kemudian malam Rabu Masjid Wakaf Tembesu kuliah maghrib, Faridatul Faraid. Kemudian malam Ahad, sebulan sekali di Masjid Sultan Ahmad Kemaman. Malam ni Faridatul Faraid, sebulan sekali je. Jadi malam ni Faridatul Faraid. Subuh esok penawar bagi hati, duha esok, duha Ahad pukul 9 sampai pukul 11. Kita sini 9 sampai 10.30 je. Di Kemamang 9 sampai pukul 11 Wisyahul Afrah. Jadi kalau tauhid permulaan Faridatul Faraid lah. Kalau tasawuf permulaan penawar bagi hati lah. Kalau pekoh permulaan, kalau saya baca, saya mengajar Wisyahul Afrah lah. Sebulan sekali. Tiga kuliah direct tidur di Kemamang lah.
Orang asal minta maghrib saja saya nak pergi. Letih jauh, lepas tu balik pula tak padam sekali. Jadi sebulan sekali 3-3. Maghrib, faridatul faraid, kemudian subuh penawar pagi hati, duha pukul 9 sampai pukul 11, bisyahul afrah. Lengkap 3 tu, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kalau kata tauhid memanglah faridatul faraid. Itu lengkap. Kita ni parti Faridah ni, kerana apa? Kerana parti Faridah ni dia adalah dia punya tajuk-tajuk sikit. Gitu je lah parti ni. Faridatul faraid ni dia selari gitu je. Kita lama. Jadi dalam Faridatul faraid, bermula samak basar sudah didatangkan dalil ayat Al-Quran. Bukan sifat kalam saja. Jadi dalam parti ni dia samak basar, dalam parti Faridah ni didatangkan dalil akal saja. Kalam baru didatangkan dalil ayat Al-Quran serta dalil akal. Tapi kalau dalam kitab Faridatul faraid, dalil samak basar dan kalam, ketiga-tiga sifat ni didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran dan didatangkan dengan dalil akal. Dia gini. Jadi didatangkan kedua-dua dalil ni, selain daripada kata kedua-dua dalil adanya dalil nakli ayat Al-Quran dan dalil akli, satu lagi pula dalil akal, samak basar kalam ni, kalau fikir singkat, fikir selapih, payah nak nampak dalil ni. Kalau fikir selapih, apakah dalil Allah bersifat dengan samak basar kalam? Ada makhluk. Ada makhluk. Dalil kudrah iradah ilmu hayah, ada makhluk. Nampak selalu. Nampak selalu. Nampak lalu kan? Kalau tak ada kudrah, nak ada makhluk macam mana? Kalau Allah tidak hidup, nak ada makhluk macam mana? Ada ni. Tapi kalau Allah tak ada samak basar dan kalam, tak ada makhluk, Allah buat makhluk dengan samak basar kalam ke? Ada ni. Sekarang ni dalil. Ni saya panggil apa? Fikir singkat, fikir selapih, tak nampak, kurang jelas. Apakah dalil Allah bersifat dengan samak basar kalam? Dalilnya ada makhluk. Apa kaitan samak basar kalam dengan Allah menjadikan makhluk? Kalau kudrah memang jelas lah. Kalau iradah, kalau tak ada iradah macam mana Allah nak melakukan? Kalau ilmu jelas lah. Kalau jahil nak makhluk macam mana? Kalau hayah, kalau tak ada hayah mati, memanglah nak ada makhluk macam mana? Tapi kalau samak basar kalam, apa kaitan samak basar kalam dengan adanya makhluk? Kita contoh kepada manusia. Manusia boleh buat kerja walaupun dia pekak. Boleh buat kerja walaupun dia buta. Boleh buat kerja walaupun dia bisu. Faham tak ni? Ke orang pekak tak boleh buat kerja? Orang bisu tak boleh buat kerja? Faham tak ni? Jadi sepitah lalu tu fikir singkat, dalil Allah bersifat dengan sifat sama, dalil Allah bersifat dengan sifat basar, dalil Allah bersifat dengan sifat kalam, ada makhluk. Jadi sepitah lalu tu sikat jadi tak nampak. Dia kena tunjuk jalan lagi. Kenapa? Kalau tak ada samak basar tak ada makhluk ke? Kalau tak ada samak basar, Allah bersifat dengan pekak, buta, bisu, tu sifat kekurangan. Kalau Allah sendiri sifat kekurangan di Allah tak nak hilangkan, nak buat makhluk macam mana? Kalau kekurangan di zat Allah sendiri pun tidak boleh Allah Ta'ala hilangkan, macam mana Allah nak jadikan makhluk? Lepas tu manusia tadi tu Allah yang atur dia, Allah yang gerakkan dia, Allah yang buatkan dia. Bukan dia yang sebenarnya.
Betul lah, walaupun manusia itu pekak boleh buat kerja, sebab dia dikendalikan oleh Allah. Kalau Allah sendiri pekak, sifat kekurangan, kalau kekurangan dia Allah pun tak boleh nak selesai, macam mana Allah nak makhluk? Maknanya dalil sama basar kalam berdalilkan ada makhluk, okey juga, boleh je. Tapi kalau fikir singkat tu dia jadi payah nak nampak sikit. Kalau dalil Allah bersifat kudrah, ada makhluk, memang kalau Allah tak ada sifat kudrah, bersifat lemah, memanglah tak ada makhluk. Allah nak makhluk macam mana dah Allah lemah? Mata nampak lalu. Mana sepitah lalu tu boleh faham dulu. Sama basar kalam ni, dia kalau fikir sepitah lalu tu payah nak nampak. Sebab itulah dia datangkan dengan dalil ayat Al-Quran. Bermula daripada sifat sama lagi dah. Wa huwas samiul basir. Kan senang tu. Wa huwas samiul basir. Jadi satu ayat jadi menjadi dalil kepada sama dan basar. Innallaha sami'un basir. Itu ayat yang lain pula. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama dan basar. Didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran dalam kitab Faridatul Faraid. Dalam pati Faridah ni, dalil sama, dalil basar. Kalau Allah tidak mendengar, kalau Allah tidak melihat, Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kekurangan mustahil atas Allah. Ada juga tu. Jadi kekurangan kita nak pendeknya, dalil ada makhluk. Kita nak waktu orang mudah-mudah. Kalau dalil ada makhluk sebab apa? Sebab kalau Allah pekak, Allah buta, sifat kekurangan bagi Allah, jadi Allah yang bersifat kekurangan, macam mana Allah nak menjadikan makhluk? Gitu tu. Sebab kita dalil-dalil ni ada makhluk je lah. Itu dalil akal. Ringkas sahaja. Nak berdalil je. Tak ambuh jadi turut orang dalam bab pegang. Turut semata-mata. Dipanggil orang muqallid. Orang turut perkataan orang semata-mata pada usuluddin, pada pegangan, pada tapak agama. Turut orang semata-mata. Pegang, kejap, Allah ada. Pegang, kejap, Allah ada tu sebenar. Dalil? Mana dalil? Penunjuk pengecamannya mana? Saya turut orang je lah. Orang mengajar kata Allah ada, mak ayah pun ajar kepada kita daripada budak lagi Allah ada. Maka pegang Allah ada, turut orang mengajar. Pegang Allah ada, turut mak ayah ajar. Dia panggil apa ni? Muqallid, taklid orang, turut orang dalam bab pegangan. Khilaf ulama sama ada makrifah imam tu sah ataupun kafir lagi. Pandangan muktamad, imam disah, makrifah disah. Sebab apa? Sebab jazam putus pegangan serta pegangan tu muafakah bertepatan dengan sebenar. Maka sah lah. Tapi berdosa. Kenapa? Kerana wajib fardu ain kena ada dalil sendiri. Berdosa ni bagi orang yang terima pelajaran. Pada kita ayat dia. Bagi orang yang terima pelajaran. Mana pun orang terima pelajaran? Orang yang cerdik. Kalau ajar dalil, dia boleh nampak dalil sendiri. Kalau orang tu jadi bodoh, jenis dak mana, kalau cerita banyak-banyak pun dia tak nak pergi dah. Pegang kejap Allah ada, pegang kejap Allah ada. Dalilnya ni ada langit, ada bumi, ada awak tu sendiri tu dalil, ada makhluk. Okey dia ni. Tanya semula lain kali, pegang kejap Allah ada, pegang kejap Allah ada. Dalil pula. Hak beritahu sebelum ni lah. Ada langit, ada bumi, ada kamu, ada makhluk ni lah. Dia pun jadi susah dah. Maul, dia ni apa? IQ rendah. Dah reti dia ni, saya nak turut awak je lah. Dah awak kata Allah ada, saya pegang ada sudah lah. Jadi ajar ni tak terima pelajaran dia panggil. Maka tak dosa. Gitu je lah. Kalau orang yang terima pelajaran pada orang yang terima pelajaran, kalau dia belajar dia boleh faham tapi tidak belajar, maka berdosa.
Berdosa, dosa besar ni. Berdosa yang khilaf pada kafir. Tidak berdalil pada dhaif kata kafir. Para mutamak kata berdosa, tapi ingat baik. Berdosa yang khilaf pada kafir berdosa besar. Macam ginilah contoh-contoh. Kalau bab pekong. Bab syariat zahir, bab pekong. Tinggal semayang. Berdosa dah. Berdosa yang khilaf pada kafir. Sebab mazhab Hambali tinggal semayang murtad kafir lalu dah. Sebab tinggal semayang ni sebenarnya dosa besar, lebih besar dari dosa lain lagi. Sebab apa? Sebab khilaf pada kafir. Orang main ilmu sihir, amalan sihir, dosa besar, khilaf pada kafir. Ada ulama mengatakan orang beramal dengan ilmu sihir ni kafir, bukan dosa besar saja. Ni hak berat-berat lagi ni. Hak dosa besar tapi khilaf pada kafir. Mana apa? Ada ulama yang menghukumkan kafir. Tinggal semayang mazhab ni kafir. Orang tinggal semayang mati, jenazahnya haram dimandikan, haram dikapankan, haram dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, haram tanam kubur orang Islam. Lepas tu macam nak buat kan? Kita huk di tempat kawasan Sapong, di Bukit Kor ke mana tu? Pergi buang kot tu. Susah pula kalau buang kat dunia, jumpa dia orang report poli, ingatkan orang kena bunuh, kena dia mati tak semayang. Kalau kita hook situ je. Suka. Hak kawi ini keluarga tak boleh cara, tapi ke bumi semayang, ke bumi macam biasa. Ni dak ni, kita hook ni. Tempat pembuangan sampah di Bukit Kor. Bukit Kor ni tau. Mazhab Hambali. Tananglah mana-mana pun jawi busuk kat orang je. Sebab apa? Kafir. Ni khilaf pada kafir, tinggal semayang ni. Jadi tidak berdalil ni khilaf pada kafir, dosa besar, tidak berdalil ni. Bagi orang yang terima pelajaran, dalil sikit je. Dalil akal dah apa dah. Dah ingat ayat Al-Quran, tiba-tiba tak berdalil, berdosa, dosa besar bagi orang yang terima pelajaran. Dia bab pegangan, satunya jazam putus dah. Dia kena kapik pula dengan dalil. Ni bab pegangan. Pada ni. Satu jazam putus. Nak jazam putus ni kena muafakah dengan sebenar. Jazam putus kejap dah pegang Allah ada. Kena kapik pula dengan dalil Allah ada makhluk. Makna kira-kira kalau orang lain tu berpaling belaka dah. Berpegang Allah ada, jadi berpegang Allah tak ada. Dia tak gerak dah. Sebab apa? Dia ada dalil dia sini, bukan turut orang. Ini bab pegangan. Satunya pegang kejap putus dah. Satu laginya kena kapik pula, kena tu pula selapis lagi dengan dalil. Ini usuluddin. Dalam bab furu'uddin, cabang agama, turut orang pun tak apa. Tanya orang-orang yang berilmu, hukum hakam turut je. Dalil tak tahu. Dalil ada belaka tapi tak tahu. Kita pakai turut je. Sembahyang subuh 2 rakaat, mana dalil? Ingat dalil. Sembahyang zuhur 4 rakaat, mana dalil? Sembahyang asar 4 rakaat, mana dalil? Tak tahu. Tahu dalil? Tak tahu, turut je. Tak apa tu pekor. Rukun 13, mana dalil? Mana dalil rukun 13? Turut je. Tanya orang yang berilmu, dia kata rukun 13. Kita pun rukun dia 13 lah. Rukun niat, kalau sembahyang fardu kena ada qasa, ta'arud, ta'ayun. Mana dalil? Ada ni. Kalau kata batal gitu je. Bercakap dah semayang batal. Mana dalil kata batal? Tak erti dalil kita ni. Kau ada. Kalau kata kentut batal wudu. Mana dalil?
Ada dalil belaka. Bukanlah kita datangkan dalil belaka kalau kita besar-besar. Tapi kalau kita kecil, perkara yang membatalkan wudu, keluar sesuatu daripada dua jalan, kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Keluar kentut ke, kencing ke, berok ke, batal wudu. Mana dalil? Kan? Sentuh kemaluan batal wudu. Mana dalil? Ada dalil baka. Tapi kita ada dalil ke tak? Tak ada. Tak apa mereka. Tapi akidah tak boleh. Buat ni usuluddin tak apa. Dia kena ada dalil. Pegang kejap serta berdalil. Sekurang-kurang dalil akal. Macam mana dalil ayat Quran lah. Dalil apa ya? Wa huwa samiul basir. Dua dalil satu ayat. Dua sifat. Huwal awwalu wal akhiru. Tengok tu. Dua sifat situ. Dalil sifat qidam, dalil sifat baqa. Dalil wahdaniyah payah apanya? Qul huwallahu ahad. Payah apa? Dalil sifat wahdaniyah. Wa ilahukum ilahun wahid. Tu dalil wahdaniyah. Payah apa? Kita dah ingat juga hak ayat Quran dalil tiap-tiap bagi satu sifat. Dalil akal sudah memada. Sebab tu kalau pandangan tak kata tidak berdalil ni kafir, kira macam sedang molek dah. Nampak sangat tak belajar. Setakat tamu tu orang je. Dalil kah je dalil ada makhluk. Tu saja. Maknanya selagi makhluk tu ada, selagi tu kita berpegang dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Ni ada kita ni. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ada kita ni menjadi dalil Allah Ta'ala maha suci daripada sifat kekurangan. Mana sifat kekurangan? Pekak, buta, bisu tu sifat kekurangan. Dalil kalam dengan firman Allah Ta'ala, dalil ayat Quran mana wa kallamallahu Musa taklima, artinya berkata-kata Allah akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Ayat ni cerita Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Hak Allah Ta'ala bercakap dengan Musa bukan dengan wa kallamallah. Hak Allah Ta'ala bercakap Nabi Musa nya, anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Itu Allah Ta'ala bercakap Nabi Musa. Qala lan tarani walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tu hak Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Banyak lagi lah hak perkataan hak Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada ni. Adapun wa kallamallahu Musa taklima tu bukan Allah Ta'ala bercakap Nabi Musa dengan perkataan wa kallamallah. Wa kallamallah ni menceritakan bahawa Allah bercakap dengan Nabi Musa. Ayat hak bercakapnya bukan wa kallamallah. Ayat ni banyaklah hak perkataan yang Nabi Musa Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa makna Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa? Bermakna menghilang Allah akan dinding. Akan dinding. Menghilang Allah akan dinding. Hijab. Biasa dengar tak hijab? Kita hijab ni perempuan yang berhijab. Berhijab tu tutup tu lah. Ni hijab. Kita ni hijab dengan Allah Ta'ala. Kita terdinding dengan Allah Ta'ala. Atau hijab.
Tapi sini sebut dinding ni, jadi kita sebut dinding ni jadi lain sikit bunyi dah. Hijab bermakna menghilangkan akan dinding, akan hijab daripada Nabi Musa dan memperdengar dan menunjuk akan dia akan Musa akan kalamnya yang qadim. Tidak maksudnya, bukan maknanya berkata-kata Allah dengan perkataan kemudian diam. Atau maksudnya, bukan maksudnya bertitah Allah Ta'ala Musa sebagai titah yang dipaham maksudnya, bukan. Bukan Allah bercakap dengan Nabi Musa, bukan Allah bertitah Nabi Musa. Ni apa ni? Nak tolak, nak rak pandangan Imam Maturidi. Imam Maturidi, Allah Ta'ala bercakap Nabi Musa AS, Allah Ta'ala menjadikan suara di udara. Allah yang bersifat kudrah mengadakan suara di udara. Suara di udara itulah yang didengari oleh Nabi Musa AS. Itu pandangan Imam Maturidi. Tapi bagi pandangan Imam Asy'ari, bukan Nabi Musa dengar perkataan. Dan Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala buka hijab, Allah Ta'ala buka dinding, Allah Ta'ala memperdengarkan akan Nabi Musa akan kalam Allah yang qadim yang ada di zat Allah. Ni payah sikit nak faham. Antara dua pandangan ni, pandangan Imam Maturidi lah hampir mudah kita nak faham. Allah menjadikan suara di udara. Allah yang bersifat kudrah menjadikan suara di udara. Nabi Musa pun dengarlah suara kalam lafzi yang Tuhan jadikan di udara. Tapi dalam kitab ni ditolak ni. Tidak maksudnya, maksud wa kallamallahu Musa taklima tu berkata-kata Allah dengan perkataan kemudian diam. Bukan Allah menjadikan perkataan Nabi Musa pun dengar kena perkataan tu habis. Bukan. Lepas tu Nabi Musa bercakap dengan Allah macam mana? Tu cerita Nabi Musa. Nabi kita pada malam Mi'raj bercakap dengan Allah macam mana? Pandangan Imam Asy'ari, Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara ini antara Allah dengan Nabi Musa, antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memperdengarkan akan kalam Allah yang qadim. Dan sifat kalam Allah yang qadim ni berhuruf bersuara? Tidak. Dan nak dengar mana kalau sifat kalam Allah tidak berhuruf bersuara? Sifat kalam Allah ada ke tak? Ada ke tak? Bila ada boleh dengar lah. Ada ni. Bila ada boleh dengar. Ada pun kena ada bunyi yang boleh dengar. Itu ada. Itu hak Tuhan pelakukan kita, hak biasa-biasa di dunia. Kita hanya boleh dengar akan barang yang ada bunyi. Tapi sebenarnya kita boleh dengar akan sekarang benda yang ada, tak syarat ada bunyi. Contohnya saya biasa sebut tu lah, orang buta, orang tipu dia. Orang kata atas pokok nyo tu ada buah muda. Orang buta ni kerja dia banyak nyo. Orang buta kerja banyak nyo. Dah tak ada masalah kerja banyak nyo, tak akan sesat. Boleh dia sesat panjang nyo. Tak ada dahan-dahan. Tak ada dahan-dahan kan. Nyo kan sterik kan. Kesesat kau. Panjang-panjang tak ada atas tu, tak ada gapo, tinggal batang cokoh gitu. Jatuh orang kali. Jadi sekarang ni dia buta. Kerja dia banyaknya. Orang nak tipu dia. Panjang pokoknya ada buah muda atas. Dia pun pergi buah telinga kat pangkalnya. Tak ada, bohong. Ada bunyi apa? Oleh kerana Allah Ta'ala tutup pandangan mata, kemungkinan Allah Ta'ala ni menajamkan pendengaran dia. Sehingga kan benda yang tidak bunyi pun dia boleh dengar. Janji benda ada. Pada dia.
Sebab itulah ahli syurga yang digandakan kekuatan pendengaran 10,000 akan mendengar sekalian benda yang dalam syurga, walaupun benda itu tak bunyi sekalipun, walaupun benda itu tidak bersuara sekalipun. Sebab apa? Sebab janji benda ada boleh dengar. Yang kita benda ada yang boleh kita dengar, benda ada bunyi tu ada. Hak Tuhan perlakukan sekarang di dunia kepada kita. Janji ada boleh dengar. Sekarang ni sifat kalam Allah ada ke tak? Ada. Jadi Nabi Musa, Nabi Hasan dengar sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Tu dengar tu. Tapi apa yang Nabi Musa dengar, hak sifat kalam Allah yang qadim, kalau kita kok bunyi macam tadilah, anallahu la ilaha illa ana. Kalau kita bunyi gitu, Nabi Musa bukan dengar gitu. Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Anallahu la ilaha illa ana, tu berhuruf tu. Tapi hak Nabi Musa dengar, kalau kita kok gitulah bunyi dia. Ada dia. Jadi Nabi Musa diperdengarkan akan sifat kalam Allah yang qadim. Itu makna wa kallamallahu Musa taklima. Bukan maksudnya berkata-kata Allah dengan perkataan kemudian diam. Allah menjadikan perkataan di udara, Nabi Musa pun dengar, kemudian perkataan tu habis. Atau maksud mana? Bukan maksud bertitah Allah Ta'ala akan sebagai titah yang difahamkan maksudnya. Bukan. Dan macam mana Nabi Musa bercakap dengar kalam Allah, bercakap dengan Allah Ta'ala? Hak Nabi Musa tu percakapan dia lah. Hak Nabi Musa bercakap, itu sebelah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun dengar kalam Allah. Dengar kalam mana ni? Kalam qadim yang ada di zat Allah Ta'ala, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah Ta'ala buka hijab. Lagi kat tu payah sikit nak faham tu. Kalau kita faham mudahnya, Allah Ta'ala menjadikan suara di udara. Nabi Musa dengar perkataan yang Allah Ta'ala jadikan di udara. Itu jalanan Imam Maturidi. Jadi di sini tidak maksudnya berkata-kata Allah Ta'ala ni jadi seolah-olahnya nak tolak akan pandangan Imam Maturidi. Dan Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa berkata-katalah dengan lidah. Hak Nabi Musa dengar kalam Allah tu, Allah menjadikan suara di udara. Tidak. Nabi Musa dengar akan sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Macam mana Nabi Musa dengar sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara? Sebab sifat kalam Allah ada, benda yang ada boleh didengar. Cuma adah kita sama-sama kita ni dengar akan benda yang ada bunyi. Itu adah kita. Jadi Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala memperdengarkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi SAW pada malam Mi'raj akan sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Itu maksud wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalil nakli, Allah bersifat dengan sifat kalam. Dalil kalam yang akli pula. Disama dengan sama pasar juga ni. Dalil kalam yang akli. Kalau Allah tidak berkata-kata, bukan tidak berkata-kata ni, tidak bersifat dengan sifat kalam, tentu ia bisu. Kalau tidak berkata-kata, maknanya diam, bukan bisu. Kita ni berkata-kata ke tak? Semua tidak berkata-kata, berarti bisu, gitu. Ni kita semua ni tidak berkata-kata, tentulah bisu, gitu. Tidak berkata-kata makna diam. Bukan sini maksudnya berkata-kata ni. Kalau Allah tidak berkata-kata ni, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, tentu ia Allah bisu. Itu lawan pada sifat kalam.
dan bisu kekurangan, dan kekurangan Allah mustahil. Maka sabitlah, tetaplah kalamnya kalam Allah, dan mustahil lawannya lawan bagi sifat kalam, iaitu bisu. Jadi bisu ni sifat kekurangan. Kita pegang dah secara ijmal terdahulu, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, pasti makhluk tidak ada. Makhluk ada depan mata kita ni. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Antara sifat kesempurnaan sama basar kalam. Kalau tidak ada sama basar kalam, bersifat dengan sifat kekurangan, mustahil. Kalau Allah bersifat sifat kekurangan, pastilah tak ada makhluk, tak ada langit, tak ada bumi. Maknanya dalil sama basar kalam, dalil akli, ada makhluk juga. Dalil sama basar dan kalam. Kira-kira selesailah kitanya sifat 13. Kita sifat 20. Jadi kitab Faridatul Faraid, dia pakai jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Jadi habis di sifat kalam yang 13 ni, dia berhenti sekejap. Dia pergi kepada pembahagian sifat. Sifatun nafsiyatun, sifatun salbiyatun, sifatun ma'aniyun, sifatun ma'nawiyatun. Dia bagi. Habis bicara situ barulah surat 33 baru nak cerita hak maknawiyah, hak 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kaunuhu mutakalliman. Wari juga kaunuhu. Tapi nak cari sifat yang nombor 14 tak jumpa lah. Sebab dia buat nombor 1 semula. Sifat maknawiyah yang pertama kaunuhu qadiran. Sifat maknawiyah yang kedua kaunuhu muridan. Sampailah sifat makna yang ketujuh, kaunuhu mutakalliman. Jadi nombor 14 tak ada lah, tapi 20 juga. Biasa kita nafsiyah ke salbiyah ke ma'ani maknawiyah ke, lepas selesai dulu bicara sampai ke kaunuhu mutakalliman, bicara 20 sifat, barulah pergi kepada pembahagian 20 sifat tadi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ni dah ni. Berhenti di kalam, pecah lalu dah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Mana maknawiyah? Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan, yang ketiga kaunuhu aliman. Dia buat begitu. Kita biasa kita dah. Yang ke-14 kaunuhu qadiran, yang ke-20 kaunuhu mutakalliman. Barulah pecah. Sifat nafsiyah hak mana, salbiyah hak mana, baru pecah. Biasa kita lah. Jadi kita Pati Faridah ni dirumus daripada Faridatul Faraid. Faridatul Faraid dia pakai jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Kemudian sifatun nafsiyatun, sifatun salbiyatun, Musa 33, sifatun ma'aniyun, sifatun ma'nawiyatun. Ada baris belakang tu. Ni kita cerita dah hak masa bicara Hidayatus Salikin. Sifatun tu mufrad satu, sifatun tu jamak. Sifatun, sifatani dua sifat. Sifatun tu jamak, 3 sifat ke atas. Sifatun sa peta marbutah 1. Sifatun tu banyak. Dia sifatun 1. Sifatani 2 sifat. Sifatun 3 kata. Jadi kenapa nafsiyah sifatun nafsiyah tu? Sebab ada satu je wujud. Sifatun lah. Lepas tu sifatun salbiyah tu sebab ada 5. Qidam baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Lepas tu surat 33 sifatun ma'aniyun. Apa datang jamak juga? Sebab ma'ani ada 7, qudrah, iradah sampai ke kalam.
Sifatun ma'nawiyatun pun samalah 7 juga. Kaunuhu qadira sampai kaunu mutakalliman. Itu beza antara sifatun nafsiyatun dengan sifatun salbiyatun. Kita sebut dah dahulu masa dalam kitab Hidayatus Salikin. Sifatun nafsiyatun. Wallahu a'lam.